Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar semua anak murid sehat? Jadi pada hari ini kita sambung lagi pengajian sains kita masih lagi di bawah tajuk sebatian karbon di bawah subtopik alkohol bahagian 3. So banyak tentang alkohol ni yang bermula daripada bagaimana proses kita menghasilkan. Kemudian pada siri yang lepas kita juga telah melihat bagaimana alkohol dihasilkan secara makmal berlaku juga proses penapaian iaitu proses bagaimana menghasilkan alkohol, dan kita juga telah membuat persamaan tindak balas kimia yang berlaku pada alkohol untuk menghasilkan alkohol. Okey, jadi pada hari ini kita nak sambung bab yang terakhir dalam siri bahagian 3 ni berkenaan dengan alkohol. So apa yang kita akan pelajari pada hari ini ialah yang pertama sekali ialah menyenaraikan kegunaan alkohol. Okay, selain daripada yang sekarang ni isu COVID-19, kita sanitizer kan. Kita menggunakan alkohol sebagai salah satu larutan pencuci mensterilizkan, membersihkan, menyah kuman, bakteria dan sebagainya. So ada banyak lagi kegunaan alkohol. Kemudian yang kedua yang kita juga akan dapati menerangkan dengan contoh kesan alkohol terhadap kesihatan. Jadi bagaimana alkohol dengan kesihatan? Itu pun akan dibincangkan. Okey, seperti biasa bagi mereka yang ada buku teks sila buka buku teks. Mari kita go through dulu muka surat 132 132. Kegunaan alkohol Alkohol mempunyai kegunaan yang meluas dalam pelbagai bidang seperti yang ditunjukkan di bawah. So satu daripadanya ialah bahan api. So kita biasa dengar alkohol ni memang mudah terbakar. Okey, kerana apa? Kerana dia mempunyai sebatian ini mudah terbakar dan pembakarannya bersih tanpa jelaga kan. Jadi kita tak nampaklah asap hitam. Kemudian yang kedua, alkohol digunakan dalam perubatan. Alkohol digunakan sebagai pelarut untuk ubat. Contohnya ubat batuk sebagai antiseptik untuk membasmi kuman. Kalau kita pergi ke klinik sebelum kita diberi suntikan, kita akan dibersihkan yang kamu rasa sejuk tu lah. Okey, kemudian minuman beralkohol. Alkohol ni dia peminum juga. Tapi apa kesannya nanti kita akan bincang. Alkohol digunakan untuk membuat pelbagai minuman keras. Jadi kita ketahui bahawa alkohol ini kalau diminum, dia adalah merupakan salah satu minuman yang boleh memabukkan. Biasanya dimasukkan di dalam bir, whisky, vodka dan sebagainya lah. Okey, kemudian alkohol juga digunakan sebagai bahan pelarut. Pelarut digunakan sebagai pelarut dalam industri kerana sifatnya yang mudah larut di dalam air kan. Hari itu kita dah buat eksperimen yang mana alkohol bila dicampur dengan air dia sebati. Dia boleh bercampur. Dia tidak seperti minyak lah. Minyak apabila dicampur dia akan membuat dua layer lah, dua lapisan. Okey, kemudian alkohol digunakan sebagai pelarut untuk barangan kosmetik seperti minyak wangi, lotion, gincu dan lain-lain. Hari itu pun juga kita telah bincang apabila alkohol dicampur dengan asid etanoid, dia akan menghasilkan satu larutan yang berbau wangi yang dikenali sebagai ester. Okey, bercampur dengan air lah. Okey, jadi itu di antara ada lima yang kita bincangkan dalam buku teks tersebut. Okey, jadi dalam banyak-banyak tu yang kita nak fokus satunya iaitu minuman beralkohol. So ini adalah kesan kepada kesihatan. Jadi awas kesan ketagihan alkohol. Jadi bukan dadah ataupun air ketum saja yang boleh menyebabkan ketagihan. Alkohol juga boleh menyebabkan ketagihan sekiranya diambil. Alkohol boleh mendatangkan banyak kesan buruk terhadap kesihatan kita seperti yang ditunjukkan dalam rajah berikut. So banyaknya kesan buruk. Tapi bagi orang Jepun ada yang mengatakan mereka ambil sedikit, minum sedikit, nak bagi badan tu jadi fresh, kuat dan sebagainya. Tapi masalahnya bila ambil sikit dia akan ambil lagi banyak. Dia menyebabkan ketagihan. Jadi ke mana pun dia bukan mendatangkan lebih banyak kebaikan tapi mendatangkan lebih banyak lagi keburukan. Okey, so kita lihat yang pertama kesan kepada otak. So apa berlaku apabila pengambilan alkohol yang lebih? Ia akan mengganggu sistem koordinasi dan sistem saraf terjejas, keseimbangan terganggu dan sebagainya. Kemudian dengan paru-paru bagaimana? Kadar pernafasan meningkat sedikit demi sedikit. Kemudian hati bagaimana? Hati akan mengalami kerosakan.
pundi kencing, pembuangan air kencing yang kerap. Sebab itu masa di Jepun dulu, kan orang Jepun ni memang sukalah minum alkohol ni. Jadi apabila dalam keadaan mabuk ni, mereka tak boleh kawal. Kemudian bila dalam perjalanan balik dan naik kereta api, mereka akan show saja kan di tepi jalan dan sebagainya. Sebab apa? Sebab pundi kencing mereka, pembuangan air kencing, mereka tidak dapat kawal. Maknanya sentiasa ingin dibuang. Sebab ia adalah larutan yang masuk ke dalam badan yang tidak diperlukan sayang. Kalau mata bagaimana? Mata sukar untuk difokus. Biasa kan kita nampak orang yang mabuk tu mata kuyu kan. Jantung, kadar degupan jantung dan tekanan darah tinggi meningkat. Ritma jantung terganggu. Perut ada berlaku kerensaan. Maksudnya dalam perut tu akan berlaku sedikit kerensaan ni seperti merah-merah lah. Pada dinding perut yang mana akhirnya akan menyebabkan ulcer. Dan kalau lebih teruk lagi, ulcer itu boleh menyebabkan luka dan menghasilkan lubang. Sebab itu di Jepun ada satu penyakit yang dikenali sebagai ana akek ataupun hara akek. Maksudnya akek tu ana tu maksudnya lubang, hara tu maksudnya perut. Jadi perut berlubang. So kalau perut berlubang, bayangkan makanan masuk bocor kan dalam badan. Kemudian ginjal bekerja dengan lebih aktif dan menghasilkan banyak bahan buangan yang lebih banyak. Kemudian kaki, deria sentuhan pada tapak kaki berkurangan kan. Jadi kalau kamu ingat dalam filem Drunken Master kan, dia minum tuak tu, arak tu banyak. So dia lawan macam mana pun, dia fighting, dia sparring pun dia tak rasa sakit lah kan, sebab deria sentuhan dia berkurangan. Okey, jadi itu ialah kesan buruk alkohol terhadap kesihatan manusia. Okey, kemudian pengambilan alkohol. So kalau kita lihat di sini, pengambilan alkohol yang berlebihan akan menyebabkan ketagihan. So ketagihan ni yang tak mau. So ketagihan alkohol menyebabkan banyak masalah keluarga, keruntuhan rumah tangga, pergaduhan, penderaan ahli keluarga dan sebagainya. Biasalah sebab kandungan alkohol sudah berada di dalam badan, so otak sukar untuk dikawal. So ketagihan alkohol juga akan menyebabkan masalah sosial, pergaduhan, pembunuhan, kecurian, rompakan, so banyak masalah sosial lah. Oleh itu, orang ramai haruslah mewujudkan kesedaran dalam diri supaya tidak ketagih alkohol. Jadi kalau boleh jangan sama sekali ambil lah. Sebab itu dalam Islam pun, andai kata setitik arak ataupun alkohol ni masuk ke dalam badan, dia ambil secara sengaja, 40 hari amal ibadat tidak diterima. Bayangkan kalau sehari kita solat 5 waktu kan. So kalau 5 kali dengan 40, tak 200 waktu. Ingat senang nak mengganti qada solat 200 waktu. Maksudnya kalau solat pun tidak diterima, pasti. Sebab itu telah dinyatakan. Okey, jadi itulah di antara kesan alkohol. Okey, okeylah, itu berkenaan dengan buku teks. Okey, mari kita lihat dalam buku amali pula. Ini sebagai pengukuhan. Okey, muka surat 80 lah. Okey, kesan alkohol terhadap kesihatan. Okey. Jadi alkohol digunakan untuk membuat pelbagai jenis minuman beralkohol. Dia menyentuh pasal minuman. Meminum minuman beralkohol yang berlebihan memberi kesan buruk terhadap kesihatan. Okey, jadi mari kita lihat. Okey, yang ini ulang balik lah. Seperti mana dalam buku teks tadi. Okey, bahagian otak. So, apa keadaannya? Koordinasi dan sistem saraf terjejas. Keseimbangan. Maksudnya badan tak boleh dikawal. Suka menganggar jarak. Kerosakan sel otak. Jadi kalau diambil secara berterusan, otak akan jadi jam. So bayangkan kalau otak dah jam, memang semua out. Okey, mata bagaimana? Mata sukar fokus. So mata nampak berbalam-balam. Paru-paru, kadar pernafasan meningkat. Okey, jantung, kadar degupan jantung dan tekanan darah meningkat. Ritma jantung terganggu. Okey, kemudian hati, kerosakan sel hati menyebabkan sirosis hati rosak. Perut, kerensaan pada dinding perut menyebabkan ulcer. So dinding perut boleh merah dan akhir boleh menyebabkan berlubang kalau diambil secara berterusan. Kemudian ginjal menjadi lebih aktif dan menghasilkan bahan buangan. Kemudian pundi kencing, pembuangan air kencing yang kerap yang tidak terkawal. Kemudian kaki deria sentuhan pada tapak kaki berkurangan. Okey, jadi saya rasa itu saja untuk hari ini dan seperti biasa sila rujuk dalam Google Classroom
kelas anda. So di sana ada tugasan, kuizi yang telah sediakan. Seperti biasa, sila jawab kuizi tersebut dan markah yang diperolehi untuk cubaan pertama masukkan dalam ruangan yang disediakan dalam Google Classroom tersebut. Kemudian kalau boleh buat kali yang kedua, dapat berapa markah, tulis. Kemudian kali ketiga, sekiranya anda berpuas hati, maka masukkan di sana. Okey, jadi saya rasa itu saja. Kita sudahi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.